ada ibu bapa yang mungkin mempunyai masa dan ruang untuk menghantar anak-anak ke sekolah dengan sendiri. Dan ada juga yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah ini. Dan sekarang ini kita ingin menyantuni seorang ibu yang mempunyai peluang untuk kedua-dua ini menghantar anak sendiri dan juga menggunakan perkhidmatan bas sekolah yang berada di Sepang, Selangor, itu Puan Marcella Kamil telah pun bersedia bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin sebagai pengenalannya boleh kongsikan berapa bilangan anak yang bersekolah pada ketika ini, Puan? Okey. Saya mempunyai 4 orang cahaya mata dan 3 daripada mereka sedang bersekolah. Dan mereka bersekolah di sekolah yang berasingan. Jadi kerana kekangan masa sebab sekolah lain kan, so anak kami yang sulung terpaksa menggunakan perkhidmatan bas sekolah. Ya, baik. Okey. Tadi kita dengarkan daripada pandangan pengusaha bas sekolah berkenaan dengan SOP-nya, apa harapan mereka dan juga apa yang mereka lakukan untuk memastikan bahawa mereka boleh kembali beroperasi. Sebagai seorang ibu, adakah Puan berasa yakin dengan SOP yang ditetapkan oleh pihak MKN ini, pihak pengusaha bas sekolah, dan apa yang menjadi kebimbangan kepada Puan dengan adanya seorang anak yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah ini? Okey. Seperti mana ibu bapa yang lain, kami sangat besar untuk melepaskan anak menaiki van sekolah. Lagi-lagi dengan SOP di mana tiada pensyarakan sosial berlaku di dalam van itu sendiri. Di mana anak-anak duduk di dalam van mengikut kapasiti tempat duduk di dalam van itu. Okay. Jadi tiada pensyarakan sosial. Tapi apa yang terbaik yang boleh kami lakukan ialah dengan sentiasa mengingatkan anak supaya jangan bersentuhan dengan rakan-rakan, jangan buka pelitup muka bila berada di tempat yang sesak, elakkan bersembang dengan kawan-kawan dalam van dan sentiasa menggunakan hand sanitizer. Jadi itu yang terbaik yang kami boleh pesan kepada anak. Ya, bagaimana penerimaan anak tersebut berkaitan dengan norma baharu ini? Mereka, sebab mungkin sebelum ini kebiasaannya tiada peraturan-peraturan itu yang diberikan ataupun nasihat yang diberikan. Bagaimana penerimaan dan juga pengamalan anak tersebut? Mungkin sebab anak saya dah tahap 2, jadi dia lebih memahami. Dah memahami prosedur dan memahami apa kesan COVID, apa kesan COVID sendiri tu. Anak saya boleh menerima dan mengikut prosedur dengan baik. Sebab dia pun pengawasan, jadi dia pun ada tugasan sendiri. Jadi setakat ni Alhamdulillah dia okey lah. Ya. Puan, bagaimana komunikasi di antara Puan sebagai seorang ibu bersama dengan pengusaha van sekolah ataupun bas sekolah ini? Apa jaminan yang diberikan oleh mereka dan bagaimana saranan yang diberikan oleh ibu bapa terhadap perkhidmatan ini? Okey, sebelum bermulanya sesi persekolahan, pihak pengurusan bas sekolah telah membuat beberapa inisiatif. Mereka berkongsi kepada ibu bapa di dalam WhatsApp group bahawa mereka akan sanitasi kenderaan sebelum dan selepas anak-anak menggunakan perkhidmatan tersebut. Yeah. Jadi mereka juga mengatakan bahawa mereka akan memastikan anak-anak sentiasa memakai pelitup muka dan tidak bersembang ketika di dalam bas. So, jadi ini sedikit sebanyak mengurangkan kerisauan kami dan memberi sedikit keyakinan untuk melepaskan mereka menggunakan perkhidmatan tersebut. Ya, dan dari sudut kos yang diperlukan, adakah sebab tadi diberikan jaminan bahawa mereka ini akan sanitasi van ataupun bas sekolah ini terlebih dahulu dan kemudian ada hand sanitizer. Bagaimana dari sudut kos yang perlu ditanggung? Adakah yang ditanggung oleh pihak ibu bapa ataupun dari pihak pengusaha bas sekolah sendiri? Bagi kami, mereka tak ada tambah apa-apa kos. Kos still sama seperti mana yang sebelum ini. Yeah. Jadi mereka pihak pengurusan bas sekolah sendiri yang akan mengeluarkan kos untuk sanitasi dan sebagainya. Ya, jadi Puan secara dasarnya yakin dengan pengamalan norma baharu ini dari sudut menghantar anak menggunakan bas sekolah ataupun van sekolah ini? Jadi kita tiada pilihan. As long as mematuhi SOP, anak-anak pun dengan cakap, insya-Allah tak ada apa-apa berlaku. Ya, betul. Itu pun harapan kita seluruh rakyat Malaysia dalam menyantuni perkembangan norma baru ini. Okay, Puan, saya nak terus sikit berkaitan dengan SOP di sekolah. Puan mempunyai sedikit pengalaman jugalah berkaitan dengan menghantar anak ke sekolah, mengambil anak ke sekolah. Bagaimana proses transisi perjalanan tersebut dengan SOP yang diberikan? Adakah ianya lancar ataupun mungkin Puan sendiri boleh kongsikan pengalaman tersebut? Okey, macam
anak saya sendiri, sebab yang saya hantar anak yang sekolah khas. Okey. Yang sebab anak saya yang nombor 2 autism, anak sekolah khas. Jadi kalau untuk sekolah khas, dia lambat sikit masuk sekolah berbanding dengan aliran perdana. Jadinya tak clash lah dengan aliran perdana, jadi tak sesak. Dan tadi kesesakan berlaku sebab cikgu bagi jadual untuk masuk ke sekolah kira batch by batch. Jadi tak ada apa-apa masalah lah untuk sekolah anak saya setakat ini. Baik, itu juga yang kita ingin dengarkan. Okey, mungkin Puan yang terakhirnya boleh memberikan sedikit pesanan dan juga tips kepada ibu bapa yang lain juga berdepan dengan keadaan yang baharu bagi semua ni, bukan sahaja pengusaha tapi ibu bapa juga yang memerlukan satu persediaan rapi. Apa rutin yang Puan lakukan untuk menyiapkan anak ke sekolah ini? Mungkin juga boleh kongsikan untuk panduan kita bersama. Silakan. Ini adalah satu benda yang basic lah, seperti mana saya rasa semua cikgu dekat sekolah pun sarankan supaya anak bawa sendiri tisu basah yang antibakterial untuk lap meja, lap kerusi dan juga hand sanitizer. Tapi yang paling penting kena pesan dekat anak, jangan pegang kawan, jangan ada bersentuhan dengan kawan. Itu paling penting. Dan sekarang ni pun kita sangat takut nak hantar anak pergi sekolah kan. Jadi pendapat peribadi saya, anak sekolah bukan hanya untuk belajar mata pelajaran atau hanya untuk mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Bahkan lebih dari itu. Anak perlu belajar skill sosial di mana skill ini mereka tidak akan dapat belajar di rumah. Jadi itu adalah kepentingan untuk anak pergi ke sekolah. Ya, betul. Proses pendidikan yang berterusan. Puan Marcella Kamil, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Ya, diharapkan segala urusan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Sama-sama. Setuju, Fariha? Saya setuju. Ya. Ui. Sebagai seorang ibu juga. Tak, sebab bukannya kadang-kadang apa macam tadi Mas katakan belajar di rumah tu kan. Kita kesian juga dekat anak sebab kita nampak bagaimana mereka ni bersungguh sebenarnya nak belajar, tapi bila dengan platform yang sebegitu sangat struggle. Kita pun kan dan ibu bapa juga struggle sebenarnya untuk sama-sama, walaupun kita tahu itu tanggungjawab bersama dengan ibu bapa, guru-guru semua. Tapi ya Allah, saya rasa ilmu, sebab tu kita kata kalau kita masuk kelas, orang kata jangan duduk belakang, duduk depan. Sebab ilmu tu bila cikgu tu cakap, memang kena berdepan. Ilmu tu memang kena dicurahkan secara berdepan. Bahkan kita yang dewasa ni pun mesyuarat secara maya pun kadang-kadang kita tutup kamera. Kita tutup kamera kan. Aduh, ini kan pula anak-anak kita. Kita tutup kamera sebab apa? Sebab kita nak berikan tumpuan